أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمورنا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah kurnia dapat lagi kita bersama pada waktu yang mulia ini untuk kita meneruskan lagi sesi pengajian kita bagi mata pelajaran fiqh faraid. Inilah segmen terakhir kita, iaitu segmen panduan menjawab kertas faraid. Saya hanya khususkan kepada faraid sahaja. Ya, saya hanya khususkan kepada faraid sahaja. Kita akan cuba melihat soalan-soalan di dalam kertas faraid ini, iaitu kertas tahun 2017, 2016 dan 2018. Kita akan cuba melihat dan meliti cara menjawabnya. Lebih lagi dekat soalan bawah sekali. Dia soalan kat bawah, soalan yang paling dikatakan paling ditakuti oleh para pelajar kita. Kita akan teruskan sesi menjawab kita. Kita pergi ke soalan yang seterusnya, iaitu kita pergi ke soalan tahun 2016. Jadi depan kamu ini adalah soalan tahun 2016. Sebelum kita nak mula menjawab, bagi saya akan terus buka pada kertas faraid dulu, sebab takut hilang hafalan faraid tu. Kenapa saya katakan kertas faraid soalan sedikit tapi markah banyak? Di sini kita lihat soalan hanya sekerat ini tapi markahnya banyak. Ada 4, ada 2, ada 4, ada 6 dan ada 4. Berbanding dengan kertas fiqh soalannya banyak tapi markah dia 2 macam tu lah, bukan hukum-hukum lagi. Jadi nak kata kertas faraid ini adalah kertas bonus. Okey, ini tahun 2016. Cuba kita lihat. Jadi kertas faraid ini ada beberapa bahagian. Saya dah cek apa format terbaru tahun 2020, tidak berubah. Dia tidak berubah. Sama saja. Cuma penambahan beberapa tajuk, 2 tajuk dalam dalam format faraid saja, iaitu bab makhraj, asal masalah, itu tambahan. Tapi yang lain sama saja sebab dia guna kitab sama, Al-Wajiz. Dia cuma buang nama Alam Mazahib Arba'ah saja. Okey, bila kita lihat soalan ni, first kali kita kena faham macam mana cara nak jawab dia. Hafalan sudah ada, sudah lengkap. Kita akan mula menjawab. Di sini ada soalan, dia ada 3 soalan. Soalan 5, soalan 6 dan soalan 7. Ini paling basic, ini memang asas. Dan saya sarankan untuk menjawab soalan 5 dan soalan 6. Kerana apabila masuk soalan 7, kebanyakannya soalan yang kurang untuk kita belajar. Contohnya masalah aul, masalah rad. Dan kalau ikut silibus baru, mungkin masalah takharuj tu mungkin masuk dalam soalan 7. Jadi benda yang membuang masa kalau nak jawab. Kita fokus kepada soalan 5 dan 6. Mana-mana kertas akan jawab 5 dan 6 dulu. 5 dan 6. Baik, kita lihat soalan ni. Kita akan cuba mula menjawab. As-su'alu khamis. Baca soalan. Okey, kita baca soalan ni dulu. Qismu ba, bahagian B, faraid, ajib anis su'alain faqat min hazil qism. Jawab 2 soalan. Jadi ada 3 soalan, jawab 2 soalan. Kenapa? Kerana 2 soalan ini berjumlah 40 markah. Bila dah 40 markah tu, bolehlah dapat makbul sikit lah. Kena tambah sedikit. Maknanya makbul tu dah boleh kat tangan. Kalau betul semua jawab, makbul dah boleh kat tangan. As-su'alu khamis. Okay. As-su'alu khamis. Mal muradu bi'ilmi miras? Wama mawdu'uhu. Okey, 4 markah. Maknanya murad dia 2, maudhu' dia 2. Murad dia 2, maudhu' dia 2. Kemudian, maka jawapannya kat mana? Jawapannya ini kamu punya buku teks kamu. Ini buku teks kamu, Al-Wajiz fi Miras.
Jawapannya okey, jawapannya dekat sini. Ini bab ilmu miras. Jawapannya dikata mal muradu bi ilmi miras. Jawapannya adalah qawaidun yu'rafu biha. Ini jawapannya. Qawaidun yu'rafu biha nasibun kulli mustahaqqin fi tilkati. Dah 2 markah. Cara susunan jawab di sana. Cara susunan jawab dia, kita lihat tu. Okey, ada nombor. Okey, kita tulis as-su'alul khamis. As-su'al, tak, kalau guna ni payah sikit tak apa. As-su'al As-su'alu al-khamis. Kita kena bagi nampak kemas. Bagi nampak kemas, bagi tersusun, barulah pemeriksa tidak kelang kabut. Buat nombor 1, alif. Alif. Lepas tu nak buat kat sini pun boleh, bawah boleh, tapi pada better kat tepi ni buat macam tepi-tepi. Alif, kemudian tulislah. Tulis ilmu miras. Huwa. Dah teruskan. Nasibu kulli mustahaqi fi takatin. Dah sambung. Okey, ini dah dapat dah dapat 2 markah. Lepas tu yang bawah tu buatlah maudhu'. Maudhu' huwa. Apa maudhu' dia? Maudhu'nya adalah tilkatul mayyit min haitsu taqsimiha wa bayin nasibu kulli waris. Inilah maudhu' dia. Ini adalah maudhu' dia. Tulis tajuk ni maudhu' ilmu miras huwa. Tulis tajuk dia maudhu' ilmu miras huwa tilkatul mayyit min haitsu taqsimiha wa bayanin. Maka kita dah dapat ini 2 markah, ini 2 markah, kita dah dapat 4 markah. Tu yang pertama. Dah dapat? Okey, seterusnya had mayati. Datangkan bagi kenyataan yang 2 ini. Dia suruh datangkan apa? Isnain min asbabil irs. 2 sebab pewarisan dan 2 ni. Dan sebutkan keempat-empat mawani al-irs, maknanya penghalang pewarisan. Ni memang soalan macam ni memang senang. Dah boleh agak dah. Ya? Dah boleh agak. Yang penting rajin hafal, settle. Mawani asbabil irs salasah. Dia ada 3, betul tak? Dia kata ada 3, tapi dia nak 2 saja. Maka kita bagilah qurabah dan nikah. Qurabah dan nikah. Buat ba, ikut dia punya nombor tu. Nombor tu setiap ni kamu kena tulis nombor-nombor tu bagi pemeriksa mudah. Kita jangan serabutkan dia. Buatlah ba nombor 1. Buat nombor 1. Lepas tu tulislah jawapan. Buat sekang sikit. Apa contoh? Kurbah. Kemudian nikah. Okey. Jadi kita dah dapat 2 markah situ. Nombor 2, Arab je, jangan Melayu. Arab. Nombor 2, mawani al-is arba'ah. 4 yang menjadi penghalang. Pergi kat bab yang 4 tu. Mawani kat mana? Ni. Kita nampak macam terlalu banyak sangat perbahasan. Okey. Disebabkan yang kita guna kertas ni, kertas format lama. Ya, kertas format lama. Dalam buku kamu ada 3, betul? Ya. Kerana itu format lama. Kitab Wajiz fil Miras ala mazahib arba'ah dulu. Dia ada 4, iaitu Al-Qital, Ikhtilafuddin, Ar-Riqu dan Ikhtilafuddiyah.
tambah satu lagi ikhtilafud diyar. Jadi jawab semua. Jadi untuk yang pertama ni kamu jawab al-qital. Ataupun kalau kita buku ni qital waris mawrus. Itu dah satu jawapan. Ikhtilafud din satu jawapan. Ar-riqu satu jawapan. Dah dapat. Ini kita anggap 4 markah je lah sebab guna buku baru. Tapi kalau buku lama tambah satu lagi ikhtilafud diyar. Ikhtilafud diyar. Dah dapat 4 markah. Jadi berapa dapat markah? Jadi kita dah dapat berapa markah kat sini? Dah dapat 4, dah dapat 2, dah dapat 4. 4, 8, 7. Dah dapat 7. Okey. Yang seterusnya, Jim. Yang ni yang paling ramai yang tak suka jawab. Anda tahu. Wadih salasa mimman yastahiqu sudus fitilka. Sebutkan 3 orang yang akan dapat 6. Okey, macam mana nak jawab ni? Kita pergi ke muka ke bab yang siapakah yang dapat 6. Baiklah, siapakah yang akan dapat 6? Siapakah yang akan dapat 6? Ada 7. Dia nak 3. Tetapi macam mana kita nak susun supaya memudahkan untuk jawapan? Baiklah, cara nak jawab dia macam ni. Masa saya jawab dululah. Okey, masa saya jawab dulu. Kita macam biasa tulis nombor huruf jim. Okey, jim dia kata 3. Buatlah nombor jim 1. Apakah yang pertama? Yang pertama adalah al-ab. Jadi kamu hanya mengambil jawapan al-ab ma'a wujudil furud. Al-ab ma'a wujudil furud. Az-zukur. Itu saja. Al-ab maknanya nak jawab dia nombor 1. Al-ab ma'al wujud furu' ma'al wujudil furu' al-waris. Kamu boleh guna ayat muzakkar, boleh, muzakkar pun boleh, sama saja, dibolehkan. Muzakkar sebab kita nak kata tentang waris lelaki, sama, boleh saja, diterima. Ini satu. Yang kedua, apa nombor 2? Jad ma'a, sama saja, jad ma'al wujudi furu' waris. Jad ma'al furu' waris muzakkar, cuma kena tambah iaitu kamu tambah wala yujad al-ab. Kenapa kita kena tambah wala yujad al-ab? Kenapa? Atuk akan dapat 1/6, tetapi dengan syarat mesti tiada ayah. Kalau ada ayah akan menghijab datuk. Kena tambah tu wala yujad al-ab. Tengok dalam buku macam lain kan? Tengok dalam buku lain. Al-jad sahih ina adami al-wajud furu'. Boleh. Ni dia tulis sini. Al-jad sahih ina adami al-ab ma'a wujudi furu'. Mana-mana saja. Jadi kena dengan ayat dia. Nombor 3, dia kata nak 3. Nombor ketiga, al-um. Okey, atau al-um ni dia mesti lawan daripada 1/3. Akan dapat 1/3 dengan syarat mesti tiadanya furu' waris, mesti tiadanya saudara 2 orang bersaudara. Jadi al-um inda adamil furu' al-waris. Reka ayat mana? Reka saja ayat yang kamu tahu. Inda adamil furu' al-waris wa adami apa? Wa adami isnan fa aqsah min ikhwah wal akhwah mutlaqah. Tu jawapan dia. Isnan, atau kamu buat ayat macam ni. Inda adami ikhwah wa akhwah mutlaqah. Tu boleh tak? Ikhwah wa akhwah mutlaqah. Jadi kita nak menunjukkan tentang benda tu. Jadi jawapannya dah lengkap. Jadi 2, 4, 6 markah.
dekat tangan kita. Okey, tu yang pertama. Okey, soalan dal. Soalan killer orang kata. Okey. Sekarang ni bila kita dah jawab ketiga-tiga soalan tu, kita akan dapat soalan dal. 4 markah. Jawablah, jawab. Jangan tak jawab. Saya dikata, lagi 4 markah tak apalah, tinggal lah. Had ni pun dah cukup dah. Jangan. Lagi kok ada yang salah ke? Jadi mungkinlah ni tolong bantu. Okey. Bayyin nasibu kulli warisin fil mas'alatil atiyah. Sebutkan nasib-nasib bagi semua ni. Okey, sebutkan nasib-nasib semua ni. Kita lihat macam yang saya pernah ajar dulu. Kita tengok siapakah yang terlibat. Ada Bintun, ada Ibin, ada Ukhtun Syakik. Ada Bintun, ada Ibin, ada Ukhtun Syakik. Maka cara jawabnya adalah kita susun macam biasa. Kita susun ikut format garisan ya. Kalau minta tolong bawa pembaris dan kalkulator, rasa dibenarkan kot rasa. Tahu ni mungkin lah. Okey, kita susun. Ada berapa orang tu? Ada 3. Ada 3 orang. Bintun, Ibin. Okey, okey. Kita susun 1 2 3. 1 2 3. Macam ni. Ini untuk ahli waris. Lepas tu kita buat kotak satu lagi. Kotak ni kotak asal masalah. Okey, ni kotak asal masalah. Kalau yang jenis lengkap macam ni. Okey, yang ini lah. Yang ni lengkap. Ini yang ni lengkap. Macam ni. Lengkap. Okey. Ini jenis lengkap. Tulis kat sini asal masalah. Nak bagi kemas lagi. Tulis kat sini asal masalah. Okey. Kat sini tulis dia punya bahagian-bahagian dia, iaitu kita ada Bintun, kita ada Ibin, dan Ukhtun. Dipastikan tulis penuh-penuh, jangan tulis ringkas-ringkas, kerana ditakuti pemeriksa jenis yang ni sikit, dia nak tengok apa kesempurnaan. Better buat penuh. Jangan nak tulis Shinta pula sini. Okey. Selepas kita dah tulis macam ni format dia. Untuk ini, pastikan nasib tu kena betul. Kalau salah satu nasib, semua salah. Ni bahaya dia. Kalau salah satu nasib, semua salah. Contoh kamu letak sini asobah, semua salah. Confirm. Salah apa? Kenapa? Kalau nasib kamu salah, maka asal masalah kamu akan salah dan kamu punya siham kamu salah. Tak boleh diterima. Jadi kamu kena terima betul-betul. Okey, Bintun ada berapa bahagian? Paling basic. Ada 2, betul? 1/2, 1/2, 2/3. Ni 2/3 dan asobah. Yang asobah tu nanti memang tak akan masuk. Bintun akan mendapat berapa di sini? Bintun akan dapat 1/1. Bintun akan dapat 1/2. Kenapa? Ketiadaan lelaki. Furuk lelaki. Ketiadaan furuk laki-laki. Dan seterusnya, cucu ini asobah, confirm. Cucu asobah, kerana mereka ni ashabil taksib, ahlul taksib. Okey, Ukhtun Syakik. Di sini dia akan jadi kekeliruan. Kenapa? Bila dia dah lihat satu-satu ni, maka dia terus masuk sini. Ukhtun Syakik confirm 1/2, salah. Sebab apa? Ukhtun Syakik bertembung dengan Bintun, jadi apa? Mereka ni jadi asib ma'al ghair. Jadi asobah. Okey. Sebelum tu, panduan untuk menjawab. Panduan ni dah lama saya guna. Saya ajarkan kepada kawan-kawan saya cara nak menjawab.
apabila didatangi soalan tentang nasib-nasib ni, soalan kira ni, benda pertama sekali yang kamu kena tahu adalah hijab dulu. Kamu cari siapakah yang kena hijab. Cari siapa yang kena hijab. Bila sudah hijab, kamu terus cari siapa yang kena asabah. Siapa yang kena asabah. Selepas habis asabah, barulah kamu pergi ke bahagian nasib. Seperti begini, kamu cari ada tak yang kena hijab. Okey, ada tak yang kena hijab? Okey, tak ada. Ada tak yang kena asabah? Okey, ada. Ibin asabah. Okey, cari lagi siapa yang kena asabah. Cek bintun dan urtun syakik asabah. Okey, dah dapat asabah. Maka asal masalahnya adalah dua. Sekarang yang memeningkan kepala, kita ada dua asabah. Macam mana nak buat dua asabah ni? Kamu rujuk balik kitab kamu, Al-Wajiz fi Miras, bahagian asabah. Bahagian asabah. Cek balik. Jawapannya ada kat situ. Mungkin kamu tak baca benda tu, anda tahu. Kamu hanya baca bahagian-bahagian asabah bin nafsi semua tu. Habis kamu tinggal bahagian penting, iaitu aqsamin asib bin nafsi. Di sini yang qasimul asib bin nafsi ila arba'ati asnaf martabati taqdibil ati. Ini semua untuk apa sebenarnya? Ini semua digunakan untuk menentukan siapakah yang aula, siapakah yang afdal mendapat asabah dulu. Siapakah yang aula, yang afdal mendapat asabah. Macam ni, tengok. Dia untuk menentukan asabah melalui 3 tahap. Yang pertama bil jihah. Yang kedua biqarbid darajah. Dan yang ketiga biquwwatil qarabah. Fa aula al-asabah bil miras. Yang diaula, yang diutamakan asabah bagi pewarisan ini furuk mayit dulu. Furuk mayit kat atas ni, iaitu anak-anaknya. Maknanya yang diaulakan dulu adalah furuk mayit, anak-anak. Maka anak-anak dan ke bawah, wa in nazal bi mahdi zukur, itu semua akan mendapat asabah dulu. Itu yang pertama. Fa in lam yakun, kalaulah tiada anak-anaknya, maka diturunkan ke bawah, iaitu aslu, iaitu bapa-bapa, ayah-ayah. Okey, mula anak furuk mayit, kemudian asal dia iaitu ayah, wa in ala bi mahdi zukur, dan ke atas. Kalaulah tiadanya aslu, kita pergi ke furuk abih. Furuk abih iaitu akhu syaki, akhu li'ab, dan anak-anaknya. Kita pergi ke situ. Kalau tiadanya furuk abih ni, kita turun lagi ke juzuk, ke furuk jaddah. Furuk jaddah iaitu contohnya pakcik-pakcik, a'mam al-mayyit li abi wa wa li'ab. Ni semua. Kalaulah contoh tiada jihah, okey. Sekarang ni jihah dah tak ada. Kita pergi ke yang kedua, tu biqurbatin darajah. Darajah. Contoh bertembungnya akhun syakik dengan akhun li'ub. Siapakah yang lebih aula untuk mendapat asabah? Maka yang aulanya adalah akhun syakik, barulah akhun li'ub. Jadi untuk kes macam ini, siapakah yang aula untuk mendapat harta? Ibn. Kerana ibn ni adalah furu' urtun syakik adalah, ya, urtun syakik adalah furu' abi. Jadi bila urtun syakik furu' abi, jadi ketinggalan jauh. Maka asal masalah 2, 1, 2, 1, bakinya 1, siapakah yang akan dapat? Iaitu asabah ibn. Manakala urtun syakik akan dapat telur. Maka inilah yang betul. Dah betul. Dah dapat 4 markah. Okey. Boleh faham?
Boleh faham? Jadi gunakan kaedah ni, hijab dulu, asabah dulu, lepas tu asabah, lepas tu barulah nasib. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Uzkur salah sama ratib min hukuk al-muta'alliqah bitikati. Jawab 3 tertib daripada hukuk al-muta'alliqah. Okey, itu dekat bahagian pertama. Anda nak kena cepatkan jawab ni. Al-hukuk al-muta'alliqah. Al-hukuk al-muta'alliqah. Kat mana ni? Al-hukuk al-muta'alliqah. Al-hukuk al-muta'alliqah. Okey. Al-hukuk al-muta'alliqah kena ikut tertib. Okey, bila dikata sebutkan 3 hukum muta'alliqah ni, di sini ada 4, maka kita kena jawab 3, tetapi jawab dengan tertib. Mula-mula nombor 1, iaitu yubda'u min tikati mayyit bitakfin wa tahjiz bagi israf. Tapi kalau jenis yang malas nak tulis, kamu tulis sampai ni saja, sampai ke tahjiz. Yubda'u min tikatil mayyit bitakfin wa tahjiz, iaitu kamu bermula dengan mengkafankan mayat. 1. Yang kedua, taqdid duyunah, dah cukup. Taqdid duyunah dah cukup. Tanfis wasai misul zibaki, dah 1. Maka dah dapat 3 markah. Hatin mayati, sebutkan 2 orang daripada laki-laki yang mendapat cara fardu. Ini mudah saja. Rujuk balik siapakah yang mendapat fardu. Kalau yang tu pergi kat sini, ashabil furud. Siapa yang akan mendapat fardu? Laki-laki. Tengok siapa yang akan dapat fardu daripada apa? Laki-laki. Ayah dan datuk. Jadi jawapannya adalah al-ab wa buat nombor ba, nombor 1 al-ab, nombor 2 al-jad as-sahih. 2 orang daripada perempuan yang mendapat taksib. Yang ini kita kena pergi ke bahagian al-asabah. Mudah saja pergi ke bahagian al-asabah. Pergi dekat asabah. Pergi dekat asabah yang perempuan. Kenapa? Perempuan semuanya fardu. Yang akan menjadi asabah bila bertembung dengan geng-geng ni. Bertemu dengan geng-geng ni, iaitu asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair. Jika kata perempuan, maka kita pergi ke asabah ma'al ghair, iaitu siapakah dia? Iaitu di sini tidak disebutkan, tetapi yang jadi asabah ma'al ghaib, bintun bertemu dengan akhun syakik, bertemu dengan ukhtun syakik, bintun bertemu dengan ukhtul li'ab, bintun ibn bertembung dengan ukhtun syakik qah, dan bintu ibn bertembung dengan ukhtun li'ab. Okey, dah jawab. Sebutkan ahwal-ahwal di sini. Ya, sebutkan ahwal-ahwal di sini. Okay, sebutkan ahwal-ahwal ashabil furud. Yang sini mudah dia, macam soalan tadi. 2 orang ahwal bintu ibn. Jawablah siapakah yang akan dapat. Berapakah ahwal-ahwal? Okey, untuk yang ini kamu kena rujuk dekat bahagian ahwal ashabil furud. Ahwal ashabil furud. Jadi di sini sudah ada jawapan dia. Ahwal bintu ibn. Okey, ahwal bintu ibn, kamu jawab an-nisfu. Kamu nak jawab mudah macam ni. An-nisfu. Kamu jawab an-nisfu dulu.
wahiyah ataupun an-nisfu inda adamil furu'il waris. Dah settle. Tu satu. Yang kedua dia kata apa? Dia kata dia nak dua. Okey, pilih yang senang. As-sulus lisnatain inda adamil furu'il waris. Dah dapat dua. Halat wahidah az-zaujah. Oh, mudah saja. Isteri dapat apa? Isteri 1/4 adamil furu'il waris. Ni dah cukup dah. Ni dah cukup, dah dapat satu. Settle. Senang saja. Okey, kita pergi ke soalan an-nasib. Ya, soalan an-nasib. Okey, untuk selepas ni Ana akan jawab soalan nasib saja lepas ni. Kerana benda tu dah faham ya. Ana akan jawab soalan nasib saja. Cara-cara nak mengira. Okey, soalan nasib. Seorang mati meninggalkan zaujah, meninggalkan ibu dan meninggalkan jad. Okey. Soalan ni hati-hati ya, cik. Jangan tertukar dengan soalan rawain. Kerana soalan rawain adalah meninggalkan isteri, ibu dan ayah. Sekarang ni bukan ayah, tetapi datuk. Untuk masalah ini, kamu boleh rujuk ke bahagian ahwal al-jad as-sahih, masalah yang tentang kisah 4 masalah ini. Okey. Kamu mungkin tak faham semua ni. Kamu mungkin macam apa benda semua ni tak faham. Tak apa. Kita akan buat cara kira dia. Iaitu yang pertama, meninggalkan zaujah, dan jad. Okey, kita lepas ni kita hanya mengira saja. Kita tak jawab soalan kerana masa tak mencukupi. Okey. Zaujah, dan jad. Okey, masalah yang keempat. Kita jawab. Zaujah akan mendapat 1/4 kerana ketiadaan furu' waris. Ibu akan dapat 1/3 daripada ni kerana ketiadaan furu' waris. Jad akan dapat asabah kerana ketiadaan furu' waris. Jadi 4/3. 4 dan 3. 4 bahagi 4 dan 3 bahagi 4. Okay, 4 bahagi 4 tak ada semua sekali. Maka yang akan dapat 12. Asal masalahnya 12. Kalau kamu tidak faham lagi cara nak kira asal masalah ni, nanti Ana akan bagi dia punya link dia, cara nak asas pengiraan ilmu faraid. 1/4 12 1/4 12 3 1/3 12 4. Jad dapat 5. Okey, dah settle masalah. Kenapa benda ini tak jadi masalah kawan-kawan? Okey, kamu rujuk balik kitab kamu, iaitu di bahagian sini. Idza taraka syakhsun abawain wa ahadu zawjain falil ummi sulusu ma baqiya ba'da al-fard ahad zawjain wa amma idza wujida makana al-ab jadd falil ummi sulusu jami'. Kalau ditinggalkan contoh dua ibu bapa ni, ibu dan ayah dengan salah seorang daripada suami isteri, maka ibu akan mendapat 1/3 baki. Tetapi kalau digantikan tempat ayah dengan datuk, maka ibu bukan dapat 1/3 baki, tapi 1/3 harta penuh. Bukan lagi masalah perwawai. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Yang ni memang tak jawab, tapi kita nak tengok ke bahagian bawah ni. Wa umman wa bintan, meninggalkan ibu meninggalkan bintan tu dua bintun, mudhaf ilaih, dua bintun, dan meninggalkan akhun li'ab. Ibu akan dapat 1/6 kerana kewujudan furu' waris dan kewujudan saudara
2 bintun akan mendapat 2/3 kerana ini 2 orang terlebih. Akhul li'ub akan dapat akhul li'ub akan mendapat asabah. Asal masalah 6. Kenapa? 6 dan 3. Asal masalah adalah 6. Asal masalah adalah 6. 1 6 1 2 2/3 4, bakinya 1. Okey, tu cara kira dia. Okey, boleh dapat Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Asal tak cukup. Okey, ni tahun 2017. Soalan stage tak pertama, man sahibul fardi? Jawab, sahibul fardi siapa? Limadha summiya ilmu miras bi ilmi faraid? Okey, kenapa okey, apa jawapan itu? Limadha summiya bi ilmi miras bi ilmi faraid? Jawapannya adalah di sini. Jawapannya adalah qawaidun allati yu'afu bi as-siham sampai habis. Itu jawapan dia. Salasi min hukm syar'iyyah atau hukm syar'iyyah di sini. Ni. Hukm syar'iyyah di sini. Ini jawapan dia. Sebutkan syarat pewarisan 2. Mudah saja, mautu, waris, mautu, semua tu sekali. Siapakah yang layak dapat 4? Jawab semua. Siapakah yang dapat 4? Siapakah yang layak dapat 4? Suami dan isteri. Suami dan isteri. Tapi dengan syarat suami tu dapat 1/4 sebab apa? Isteri dapat apa? Okey. Di sini. Meninggalkan seseorang, meninggalkan ibu, ayah, ibu, saudara seibu sebapa dan 2 orang saudara ni. Okey. Meninggalkan ibu, meninggalkan ayah, meninggalkan akhun syakik. Okay, saya dapat sebut ringkasan sebab nak mengejar masa. Dan 2 orang saudara, 2 orang ukhtun syakikah. Baiklah. Okay, warisan. Ini memang betul-betul nak kejar masa ni. Okey. Ibu akan dapat berapa? 1/6. Ayah asabah. Ukhtun syakik apa ni? Akhun syakik dapat asabah. Azab. Bukan. Okey, disebabkan selalu nak kejar masa jadi macam lupa sikit. Okey, disebabkan ayah. Jadi disebabkan ayah, maka kedua-duanya ini akan dihijab. Betul tak? Ya, betul. Tu nak kata kita pilih, kita hijab dulu, kita asabahkan dulu, barulah kita nasib. Ibu akan 6, ayah dapat asabah. Yang 2 ni kena hijab. Jadi 6 1 5. Settle masalah. Okey. Zawj wa akhu syakik wa akhu li Soalan dia zawj wa akhun syakik wa akhun li Okey. Okey. Zawj akan mendapat 1/2 kerana ketiadaan furuk waris. Akhu syakik akan dapat asabah dan akhu li akan dapat 1/6. Kenapa? Kerana nak mendapat 1/3 mesti dengan 2 orang saudara seibu, auladil Maka asal masalahnya adalah 6. 1/2 dengan 6 mendapat 3. 1 dan 6 1, bakinya 2. Okey, settle.
Okey. Dan soalan terakhir sekali, ini soalan terakhir untuk sesi kali ini. Untuk sesi kali ini, cuma nanti ada satu soalan tambahan, soalan tentang tasihih masalah sedikit. Okey, meninggalkan ab. Soalan dia meninggalkan ab, meninggalkan ibn, meninggalkan ukhtul ab. Ukhtul ab. Meninggalkan ukhtul ab. Siapa kena asabah? Yang ni. Kerana abun akan menghijab seluruh saudara-saudara. Ibn akan dapat asabah ab 1/6. Jadi 1/5. Dan soalan terakhir sekali, ni soalan tentang soalan yang bila nak kira tu siham dia lain, iaitu soalan pada tahun 2018, soalan nombor 6. 2018 nombor 6 di sini. Diberi ayah, diberi abun, diberi zaujah, dan diberi 3 bintun. Jadi kita tengok siapakah yang kena hijab. Tak ada. Okay, tak ada kena hijab. Jadi kita boleh kira macam biasa. Ada kena asabah? Tak ada. Okay, zaujah akan mendapat 1/4, 1/8 sebab ada furuk waris. Abun akan mendapat 1/6 campur asabah. Sebab apa? Ketiadaan furuk laki-laki, tapi ada furuk perempuan, iaitu bintun. 3 orang bintun akan mendapat 2/3 kerana mereka tu 2 orang atau lebih, dengan ketiadaan ibn. Okey, asal masalahnya berapa? Okey, bila kita lihat asal masalahnya adalah 24. Okey, asal masalahnya adalah 24. Baiklah. Bila kita lihat tentang benda ini, bila kita lihat semua ni, kita mesti ingat pada bab. Perasan tak kenapa pada perbahasan yang lalu saya buat satu masalah isteri dan anak-anak. Ya, kita nampak ada 3 kepala. Bila 3 kepala, maka tak mungkin nanti bila kita kira-kira semua. Okey, contoh, kamu macam tak apalah, saya nak kira semua. Okey, confirm. Okey, well, kita kira. Okey, 1/8 kita akan dapat 3. Betul, 1/8 kita akan dapat 3. Hari ni kita akan dapat 16. Hari ni kita akan dapat 4 campur asabah 1. Sekarang saya nak kamu 16 ni bahagi pada 3 orang. Berapa dapat? 1/5. Tak boleh 1/5. Mana? Point tak boleh wujud dalam faid. Jadi caranya adalah digandakan ini. Jadi 3 kali 24 sama dengan 72. Baiklah. Saya ni mana nak kira sangat. Kalau kamu nak mudahkan urusan kamu, kita pergi dekat channel Kira Faraid. Di sini Kira Faraid. Okey, buat nama saya Kira Faraid. Okey, iaitu si mati meninggalkan ayah, isteri. Okey, ayah, kemudian isteri, dan 3 orang anak laki-laki, anak perempuan, 3 orang anak perempuan. Maka kita akan dapat, tengok berapa yang kita akan dapat.
72. Tengok betul. Tengok dekat sini. Saya akan zoomkan dekat sini. Dekat sini. Nampak tak? Kan? Kan betul. 72. Maka bahagikanlah. Okey, ini. Yang ni kali ni kali ni, dia akan dapat, seorang akan dapat mana 48, bahagikanlah 3 orang. Macam ni cara kira dia. Okey, wallahu alam. Sekarang dah faham dah cara nak kira ya. Kalau ada sini, okey, cara macam ni. Cuma kalau contoh bila soalan macam ni, kalau nak jawab siham ni, ditakuti salah. Kerana bila kita kira macam ni, ini sudah salah. Ini bukan siham dia. Yang siham dia yang kat 72. Okey, tak apalah. Itu atas budi bicara pemirsa. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi sudah tamatlah sesi pembelajaran faraid kita. Diharap apa yang saya lakukan ini memberi manfaat kepada antum semua dalam meneruskan untuk menjawab kertas fiqh faraid. InsyaAllah diharapkan faraid tahun ini membawa kejayaan yang besar kepada antum semua, InsyaAllah. Ana memberi pesan supaya banyak menghafal, banyak membuat latihan, InsyaAllah. Jangan hanya membuat latihan tetapi lupa. Kena buat latihan, kena ingat. Ulang-ulang selalu. Macam contoh, okay, up, kamu kena ingat up ada berapa orang, ada berapa bahagian. Ulang, InsyaAllah akan ingat. Ana sudah hingga wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.